Hey, anda bersama Brian di Ceria Suria, semestinya di Suria FM menceriakan duniamu. Dan hari ini kita bersama kita di studio ya. Kita ada Dr. Dalila. Halo Doktor. Ya, apa khabar? Selamat pagi. Doktor, okey Doktor. Alright. Tengah test. Dia tengah test mic. Tak apa. Dah okey dah. Sudah. Okey, saya memang suka Dr. Dalila sebab Dr. Dalila dari mana Daripada Melaka. Daripada Melaka, orang Melaka lah ni. Okey, kejap lagi kita nak borak lebih lanjut dengan Dr. Dalila dan kita nak fokus kepada penyakit kanser. Kita biar dia adjust dia punya mikrofon semua tu lagi. Kejap lagi kita borak dengan anda semua ya. Teruskan bersama kami di Suria FM menceriakan duniamu. Masih bersama Brian di Ceria Suria, semestinya di Suria FM menceriakan duniamu. Dan bersama saya kita ada Dr. Dalila. Hello Doktor. Hai. Doktor dah okey dah? Mikrofon dah okey dah? Dah okey. Just sesuai untuk saya. Dah sesuai dah. Okey, cuba Doktor kenalkan diri Doktor. Dan juga lepas tu Brian nak tanya soalan-soalan boleh? Boleh. Okey, saya Dr. Dalila Kamaluddin daripada National Cancer Society of Malaysia. Telah bekerja di sana selama lebih daripada 7 tahun. Lepas tu Doktor dari mana? Oh, saya Orang Melaka Ya, orang Melaka. Walaupun tak berkenaan. Okeylah, kita boleh borak macam ni. Memang live, memang ceria-ceria, tak apa. Tapi topik kita hari ni adalah kanser. Kita memberikan fokus kepada kanser. Dan sekarang ni Brian nak tanya doktor lah. Boleh tak doktor bagi sedikit background kepada kanser secara umumnya dan apa itu kanser? Okey, kalau kanser kalau dilihat secara secara general, kanser bermaksud dalam perkataan Latin bermaksud ketam. Maksudnya dia ada badan dan dia ada cabang-cabangnya. Jadi kanser ialah satu penyakit di mana bila once dia dah start, dia akan merebak ke seluruh badan kita. Jadi tujuan kita kena berhentikan kanser tersebut sebelum dia merebak. Bila dah start merebak tu yang kita takut, dia boleh pergi ke otak, ke paru-paru, ke kita punya kita punya liver dan sebagainya. Jadi kita kena stop kanser sebelum dia merebak. Itu yang dia punya tujuan utama kita. Kita memang banyak dengar lah kanser paru-paru, kanser otak, kanser darah, banyak jenis kanser kan. Tapi mereka semuanya sama family ke macam mana ni? Okey, kanser sebenarnya terjadi bila sel-sel dalam badan kita jadi tak betul. Dia jadi macam gila-gila. Okey. Bila jadi gila-gila itulah yang kita boleh tengok dia pergi ke merata tempat. Dia boleh bermula daripada satu organ dan dia boleh pergi merebak ke seluruh badan kita. Dia melalui darah. Oh, dia melalui darah lah. Okey. Macam takut je. Tak apa, jangan takut. Kejap lagi kita akan bersama Dr. Dalila untuk tanya dia macam mana kita boleh mengesan dan juga merawat penyakit kanser. Kita dengarkan lagu ni dulu. Jadi Suria FM menceriakan. Suria FM menceriakan duniamu. Anda bersama Brian dan juga Dr. Dalila hari ini. Wah, dah jadi radio announcer nampaknya doktor. Alhamdulillah, seronok pula. Okeylah, tujuan doktor berada hari ini bersama Brian hari ini di sini kerana kita nak borakkan pasal topik kita iaitu kanser ya. Dan sekarang ni tadi kita dah perkenalkan kepada pendengar-pendengar Suria FM apa itu kanser. Sekarang ni macam mana kita boleh mengesan dan juga apakah rawatan untuk kanser secara umumnya? Okey, kalau diikutkan secara umum ramai yang terlepas pandang tentang kanser. Satu sebab mereka tak tahu nak cari apa. So kita kanser ni sebenarnya kalau kita nak tahu, nak kesan pada awal, kita kena tahu apa dia punya tanda-tanda simptom dia. Senang saja. Salah satunya saya bagi secara rawat. Pertama, terdapatnya ketulan yang tidak normal dalam badan kita. Dan kerana itu saya selalu cakap pada pasien saya, kalau boleh jangan malu, raba diri. Maksudnya doktor cakap raba diri. Okey, faham. Maksudnya kadang-kadang ketulan tu boleh timbul di bawah ketiak, di bawah telinga kita, kadang-kadang di bawah celah kita punya kelangkang. Tapi yang kadang-kadang kita tak sedar sebab kanser selalunya dia tidak sakit. Itu yang ramai lepas pandang. Itu antara salah satu tanda awal. Kedua, demam yang berpanjangan. Ramai yang bila dia demam dia kata mungkin aku ada malaria, mungkin aku ada denggi. Tapi tanpa disedari kalau demam yang berpanjangan yang tak hilang-hilang walaupun kita bagi antibiotik, antiviral, dan kita mesti fikir pula mungkin itu adalah kanser darah, which is leukemia. Okey. Lepas tu tiba-tiba berat badan kita turun mendadak. Kita rasa macam aku dah diet, so insyaAllah aku turun berat badan ni sesuai. Tapi sebenarnya tidak. Turun berat badan ataupun kita rasa tak selera makan, kita ingat sebab kita putus cinta jadi kita kita tak selera makan. Tapi sebenarnya ada deeper than that. Ada yang lebih dalam, mungkin kita ada penyakit lain. Keempat, pembuangan air kecil atau air besar yang tidak normal bagi kita. Maksudnya tiba-tiba dalam masa 2-3 bulan kita punya pembuangan air besar tu lebih daripada seminggu. Dan kita rasa mungkin kita constipated, kita rasa mungkin aku ada sesuatu sembelit ke ataupun mungkin tak cukup minum air. Tapi tengok, takut kalau kita ada ketulan di dalam kita punya usus yang menyebabkan kita tak boleh buang air besar dengan lawas. Ataupun tiba-tiba kita tak pergi toilet dalam satu hari dan kita fikir mungkin tak minum air, tapi sebenarnya ada ketumbuhan di dalam kita punya pundi kencing ataupun dalam kita punya prostat yang menyebabkan kita tak boleh buang kencing. So ini adalah
inilah kadang-kadang tanda-tanda yang kita terlepas pandang. Antara satu yang paling common saya tengok ialah bila pesakit kata dia sakit tak sedap perut, senak perut, yang dia rasa sakit perut, dia ingatkan mungkin gastrik, pergi jumpa doktor berkali-kali rasa gastrik, tapi sebenarnya tengok-tengok pop ada kolon kanser. Okey, so kejap lagi kita nak borakkan dengan doktor pula macam mana bila kita dah kesan kanser itu, kita nak merawat kanser itu. Bersama kami di Suria FM Menceriakan. Hey, anda bersama Brian di Ceria Suria, semestinya di Suria FM Menceriakan Duniamu, dan bersama saya hari ini kita ada Dr. Dalila. Hello doktor. Hello. Apa khabar doktor? Khabar baik. Masih bersama kami? Ya. Tak tidur lagi? Tak, insyaAllah tak. Baiklah doktor. Nak tidur macam mana? Sekarang ni kita tengah borakkan pasal kanser, ya. Topik kita hari ni iaitu kanser, dan tadi kita dah kongsikan dengan pendengar-pendengar Suria FM beberapa simptom ataupun cara-cara untuk mengesan kanser. Sekarang ni kita nak tanya pula doktor, secara umumnya macam mana kita boleh merawat kanser? Okey, cara rawatan kanser bergantung kepada di mana kanser itu dan di tahap keberapa. Selalunya secara umum kita sama ada akan buat surgery, pembedahan, dan bergantung juga kepada di mana kanser tersebut. Katakan mungkin kanser telinga, tekak dan sebagainya, nasopharynx. Selalunya kalau kanser macam tu kita akan bagi radioterapi ataupun kemoterapi. Sekarang ni pula dah banyak sangat orang kata research dan study has been done. So insyaAllah apa yang kita akan buat juga terapi daripada segi hormon. Oh, okay. Terutamanya seperti macam prostate cancer ataupun breast cancer, dan ada juga yang diberi rawatan secara targeted therapy. Maksudnya ubat tersebut diberi terus kepada sistem kanser sel itu. Dan ada juga sekarang research yang tengah dibuat di mana kita akan menggunakan sistem imunisasi badan pasien itu sendiri, pesakit itu sendiri untuk melawan kanser. Ni semua underway lah. Secara terus terang lah doktor, Brian nak tanya lah sebab Brian pasti ada pendengar-pendengar Suria FM yang akan tanya soalan ni kepada Brian kejap lagi. Apakah pendapat doktor pasal treatment tradisional ataupun herbal therapy ke, you know, ataupun rawatan-rawatan doktor khas? Yes. Okey. Saya tak nafikan setiap orang bertanggungjawab ke atas badan mereka, dan mereka ada pilihan sama ada untuk memilih rawatan di hospital ataupun rawatan alternatif. Tapi apa yang kami risau ialah kebanyakan mereka yang pergi ke rawatan alternatif, dia pergi terus tanpa mendapat rawatan yang seimbang dengan di hospital. Ramai yang kami lihat bila mereka dah pergi ke rawatan alternatif, mereka lupa rawatan hospital, dan akhirnya kebanyakan mereka menjadi lebih teruk, dan bila mereka ke hospital dah tak ada rawatan lain yang kami boleh pergi selain pada paliatif. Itu yang amat kami risau. Tapi kalau macam orang pesakit di luar masih nak cuba juga rawatan alternatif ni, kami cuma menasihatkan agar kalau boleh buat rawatan hospital dulu, dan kalau katakan doktor kata kamu adalah sihat untuk mengambil lagi rawatan alternatif, go ahead. Tapi kalau boleh jangan, sebab bila you telah ada kanser, you punya sistem imunisasi dah rendah, dan dengan nak melawan dengan rawatan yang kita bagi di hospital dan you tambah lagi rawatan alternatif, itu yang kita takut akan menjadi lebih teruk. Okey. So bagi mereka yang mendengar ni, harap-harap mengambil nasihat lah. Yelah, sebab dah terlalu banyak ada yang bawa daun belalai gajah lah dan sebagainya. Mereka menjadi doktor sendiri kan. Okey, tak apa. Kejap lagi kita nak borak lagi dengan Dr. Dalila. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Suria FM Menceriakan Duniamu. Hey, masih bertemankan Brian di Ceria Suria, semestinya di Suria FM Menceriakan Duniamu, dan kita masih bersama Dr. Dalila. Hello doktor. Hai, hello. Apa khabar doktor? Khabar baik. Tadi tak tidur kan? Sekarang ni dah tak? Ada air tak? Ada air tak? Dah minum sebotol dah. Okay. Baiklah, sekarang ni kita nak borak pula pasal pergaulan kita dengan pesakit kanser ataupun keluarga yang mana menyokong pesakit-pesakit kanser. Kerana kadang-kadang kan Brian perasan lah dulu semasa ayah Brian ada kanser dulu. Oh, ya ke? Bila orang nak cakap dengan kita, dia tak tahu macam mana nak cakap dengan kita sebenarnya. Sebab kadang-kadang sebagai orang Malaysia, kita macam, dah lah family tu sedih, kita nak buat apa, kita nak cakap apa, macam mana. Okey, maksudnya apa yang Brian kata tadi ialah Brian nak tahu macam mana kita bergaul dengan Okey. Kadang-kadang kebanyakan pesakit kanser dan keluarga mereka sebenarnya mereka dalam keadaan terperanjat. So dia akan lebih elok kalau katakan kita macam memberi bantuan daripada segi mungkin mencari orang kata hospital yang terbaik, pakaian yang terbaik. Kadang-kadang diorang tak tahu info-info ni. Dia tak tahu kat mana nak cari. So kerana itu di Pusat Kanser Kebangsaan Malaysia, kami insyaAllah kami akan ada satu sistem yang kita panggil
Cancer Info System, di mana mereka boleh call in dan mereka tanya mana nak cari rawatan terbaik, mana doktor yang terbaik, ataupun di mana dia orang perlu tahu tentang apa pemakanan yang perlu diambil, nak jumpa siapa, nak tahu tentang penyakit mereka dengan lebih detail, jelas, mereka boleh telefon kepada pusat kanser kebangsaan kami lah, kerana insyaAllah kami akan ada sistem tu sekarang. Okey. Ya. Okey, keduanya ialah sama ada kita nak terlebih tanya ke atau tidak tanya. Itu pun amat penting juga, sebab kadang-kadang ada yang terlebih sensitif. Yes. Setengahnya mereka tidak mahu tahu, yang ada juga saya pernah jumpa pesakit yang mereka tak mahu orang tahu yang dia ada kanser. Yes. Langsung. So apa yang kita boleh buat ialah kita boleh bertanya kepada mereka yang terdekat. Mungkin kita boleh datang bertanya khabar daripada segi bawa makanan ke. Okey, lepas tu kata kita mungkin bawa benda-benda yang kita boleh bawa macam bahan-bahan bacaan supaya mereka tahu yang kita sebenarnya orang kata ada ambil perhatian tentang mereka, daripada kita terus tanya kau sakit apa, macam tu. Kadang-kadang orang tak boleh terima keadaan tu pada masa tersebut. Masih dalam keadaan kesedihan. Okey, I see. Dan kejap lagi kita nak tanya pada doktor pula pasal kanser kanak-kanak. Satu kanser yang agak rare dan tak banyak orang tahu pasal kanser kanak-kanak, kenapa ia berlaku, dan kalau berlaku apa yang sepatutnya kita lakukan. Dan juga kita akan kongsikan dengan anda seperti biasa di Ceria Suria. Kita suka kongsi tips dengan anda semua. Doktor akan kongsikan dengan anda semua tips-tips untuk mencegah kanser. Semuanya bersama kami di Suria FM, menceriakan duniamu. Itu dia lagu Terima Kasih Cinta anda bersama Brian dan juga Dr. Dalila di Ceria Suria, pastinya di Suria FM, menceriakan duniamu. Hey. Doktor dah boleh jadi radio announcer. Sekarang ni kita nak beri fokus pula sebab hari ni kita tengah borakkan pasal kanser, tetapi sekarang ni lebih khusus kepada kanser kanak-kanak. Sebab banyak antara kita yang tak tahu ada wujudnya kanser kanak-kanak dan apa sebenarnya kanser kanak-kanak. Okey, kanser kanak-kanak sebenarnya sedikit lain daripada kanser di kalangan orang dewasa. Tahu tak Brian, sebenarnya kanser kanak-kanak boleh terjadi seawal 1 hari. Wow. Seawal 1 hari yang agak jarang, tapi ada yang kita namakan neuroblastoma, kanser otak. Dan saya kata kebanyakan mak bapa sebenarnya mereka terlepas pandang juga, sebab ramai yang akan merasa bahawa kanser kanak-kanak sama macam kanser orang dewasa, tapi sebenarnya tidak. Dia punya simptom dia, tanda-tanda dia ada sedikit lain. Antara simptom selalu kita tengok demam, seperti biasa demam yang berkepanjangan juga. 2, kalau tiba-tiba dia rasa macam tak ada selera makan, dan dia kena curi juga, takut disebabkan ada kanser di bahagian usus. 3, you kena tengok juga sama ada cara jalan mereka, iaitu imbangan. Mungkin mereka akan berjalan seperti tidak stabil, kita takut ada kanser otak atau kanser mata. Ataupun mereka akan tiba-tiba rasa macam sakit sangat kepala, sakit, dia kata macam, sebab budak-budak dia tak tahu nak komplain. Dia tak tahu nak kata dia sakit atau tidak. Tiba-tiba dia akan rasa macam sakit kepala, tak orang kata tak aktif nak main, dan tiba-tiba dia tengok dia asyik muntah yang kita rasa muntah tu bukan biasa, bukan muntah disebabkan pemakanan, tapi memang dia muntah, terutama pada bayi. Itu adalah tanda-tanda awal yang kita kena ambil alert dengan awal lah. Lepas tu kita kena jumpa dengan doktor, dapatkan diagnosis lah. 10% daripada kanser di Malaysia sebenarnya adalah kanser kanak-kanak. Wow, 10%. Ya, 10%. Dan antara kanak-kanak, apakah kanser yang paling popular ataupun paling kerap? Paling kerap ialah leukemia, kanser darah. Kedua, kanser otak. Dan ketiga ialah kanser tulang. Dan banyak antara orang yang tanyalah, sebab sebagai orang dewasa kita, kalau kita tak ada gaya hidup yang sihat, merokok semua tu, kita ada kanser paru ke macam mana kan? Betul. Tetapi untuk anak-anak yang baru lahir ni, sebenarnya salah siapa sebenarnya? Itulah, kita tak boleh tunding jari kepada sesiapa, kerana kanser kanak-kanak ni dia unik sikit. Apa yang kita tahu, seperti yang saya terangkan tadi, berlakunya kanser bila berlakunya perubahan pada sel-sel DNA dan mutation. So kebanyakan kebanyakan parent ataupun ibu bapa menyalahkan diri sendiri. Dia rasa mungkin disebabkan masa mereka mengandung, mereka tidak mengambil pemakanan sihat, ataupun mereka macam tak jaga diri, macam minum alkohol dan sebagainya, yang menyebabkan anak-anak mereka mendapat kanser. Ada sedikit kebenaran, tapi bukan 100%. Kadang-kadang disebabkan juga oleh pembesaran budak-budak itu, dia punya sel tidak normal yang boleh menyebabkan kepada perubahan mutation yang menyebabkan kanser. Satu lagi saya nak ingatkan, saya lupa, ialah kalau katakan kanak-kanak ada luka atau pembengkakan kan, yang tanpa disedari, terutamanya pada macam kaki ataupun di bahagian dia punya kelenjar limfa, dan kita takut. Kelenjar limfa tu, kalau bagi mereka yang tak tahu, dia bawah telinga kita, di bawah ketiak kita, di bawah kita punya selang kangkang.
itu ada kelenjar sana. Right. Semua informasi yang agak mengejutkan bagi Brian juga. Tetapi kejap lagi Brian akan kongsikan, bukan Brian, Dr. Dalila akan kongsikan dengan anda semua beberapa tips untuk mencegah kanser ya. Teruskan bersama kami di Suria FM, menceriakan duniamu. Bersama saya kita ada seorang anak Malaysia dari Melaka juga, Dr. Dalila. Hello. Hai. Okey, dan sepanjang masa doktor bersama kita, kita tengah borakkan pasal kanser dan pencegahannya. So sekarang ni Brian nak tanya kepada doktor lah, apakah tips-tips yang boleh dikongsikan dengan pendengar-pendengar Suria FM untuk mencegah kanser? Okey, kalau dilihat daripada risiko-risiko untuk seseorang yang terdapat kanser, 60% adalah disebabkan oleh merokok dan tembakau, dan satu lagi adalah diet dan obesiti. 60%. 60% yang lain. Adakah ini termasuk soalan cepumas? Yeah. Sekarang ni sangat popular ya. Adakah ini termasuk e-cigarette? Alah, Brian, janganlah tanya. Saya dah banyak kena balon disebabkan itu. Okey, saya cuma nak beri satu statement. E-cigarette, shisha, don't start. Kalau boleh jangan start. Okey, kita pergi balik kepada topik kita. Tips untuk mencegah. Tips untuk mencegah 60% disebabkan oleh diet, obesiti, tembakau dan merokok. Nah, selain daripada itu, kita boleh mencegah kanser dengan memakan pemakanan yang bagus, untuk adakan healthy lifestyle, termasuk iaitu gaya hidup yang sihat seperti exercise. So bila kita bersenam dan sebagainya. Talking of which, di mana di Pusat Kanser Kepulauan Malaysia Padang PJ, di dalam PJ di depan opposite MCOT Mall, di mana selama 16 jam bermula daripada hari Sabtu 6 petang sampai ke hari Padang PJ, di dalam PJ di depan opposite MCOT Mall, di mana selama 16 jam bermula daripada hari Sabtu 6 petang sampai ke hari Ahad esoknya. Okey, 10 pagi selama 16 jam akan ada satu macam orang kata larian amal di padang tersebut. Maksudnya 16 jam orang lari lah. Tak ada. You boleh merangkak, boleh berjalan, you boleh buat chicken dance. Okay. Selama 16 jam tu ada orang seperti carnival, di mana kita boleh bertemu ramah dengan orang yang ada pesakit kanser, keluarga mereka, ada makanan, ada stage show, ada pool dan sebagainya, macam carnival. Tapi yang paling penting ialah untuk mengumpul dana untuk menolong Pusat Kanser Kepulauan Malaysia untuk membuat apa orang kata tu, supaya kami boleh educate, support and care. Yes, untuk saya terbaca dia orang punya katalog ni sebenarnya. Okeylah, masih banyak-banyak kepada Dr. Dalila. Kemungkinan besar Brian akan ke sana juga esok untuk lari 16 jam bukan lari, you boleh jalan. Brian buat warm up dulu dari hari ini. Lepas tu kita jumpa esok ya. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Dalila daripada Persatuan Kanser Kebangsaan Malaysia kerana meluangkan masa bersama kami, dan terima kasih banyak-banyak kepada doktor atas jasa-jasa anda untuk rakyat Malaysia ya. Suria FM, menceriakan duniamu.